Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Farhana binti Syamsuddin. Saya ialah wakil untuk kumpulan ini. Ahli kumpulan kami ialah Nur Farhana binti Syamsuddin, iaitu saya, Nur Farisha Husna binti Aznizam. Yang ketiga ialah Nur Syaira binti Syamsul Azli. Kumpulan kami akan membentangkan tentang menyimpan wang di bank yang mengamalkan riba. Pertama sekali saya akan memberi peluang kepada Nur Syaira binti Syamsul Azli untuk mulakan pembentangan. Pertama sekali, kita pergi kepada pendahuluan tentang riba. Dalam bingkai ajaran Islam, aktiviti ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk dikembangkan memiliki beberapa kaedah. Allah telah menurunkan rezeki ke dunia untuk dimanfaatkan oleh manusia dan dengan cara yang telah dihalalkan oleh Allah dan bersih dari segala perbuatan yang mengandungi riba. Dikhususkan mengenai riba yang dapat dikatakan telah klasik, baik dalam perkembangan pemikiran Islam maupun dalam perabadan Islam, kerana riba merupakan permasalahan yang pelik dan sering terjadi dalam masyarakat. Hal ini disebabkan perbuatan riba sangat erat kaitannya dengan transaksi-transaksi bidang perekonomian yang sering dilakukan oleh manusia dalam aktiviti sehari-hari. Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan dengan tegas dengan jelas tentang pelarangan riba. Disebabkan kita mengandungi unsur eksploitasi dan yang nampaknya merugikan orang lain. Hal ini mengacu pada kitabullah dan sunnah Rasul serta ijma' para ulama'. Bahkan dapat dikatakan tentang pelarangannya sudah menjadi aksioma dalam ajaran agama Islam. Manusia merupakan makhluk yang rakus, mempunyai hawa nafsu yang bergejolak dan selalu merasa kekurangan sesuai dengan watak dan karakteristiknya tidak pernah merasa puas sehingga transaksi yang halal sudah susah didapatkan kerana disebabkan keuntungannya yang sangat minimum, atau maka haram pun jadi riba. Jadi Al-Quranlah yang mengatur kita dalam melengkapi kebutuhan materi. Bagaimana kita memperoleh materi? Jelas kita harus bertransaksi dengan orang lain, misalnya melakukan utang piutang. Dalam Al-Quran jelas memberikan kita rambu-rambu agar kita tidak melakukan riba yang jelasnya haram. Riba juga merupakan satu tambahan lebih dari modal asal. Biasanya transaksi riba sering dijumpai dalam transaksi hutang piutang di mana kredit meminta tambahan dari modal asal kepada debit. Sejak dahulu lagi Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan riba. Keharamannya adalah abadi dan tidak boleh diubah sampai hari kiamat. Seterusnya ialah pengertian riba, iaitu secara bahasa ialah ziyadah, iaitu tambahan. Dalam pengertian lain pula, riba juga bererti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba bererti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Secara umum, terdapat benang merah yang menegaskan bahawa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-pinjaman, secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Selain itu, pengertian riba adalah dalam hal ini ialah pengambilan tambahan secara batil tersebut berupa penambahan pada transaksi pertukaran jual beli secara batil ataupun transaksi pinjam-meminjam. Riba di zaman moden ini telah menjelma dalam berbagai bentuk, terutama dari golongan riba an-nasi'ah seperti transaksi balas tidak tunai, bunga kartu kredit melebihi tempoh pembayaran, transaksi leasing, transaksi leasing, bunga deposit, bunga tabungan, insurans, penundaan dalam transaksi balas dan lain-lain. Jenis-jenis riba pula mempunyai dua yang utama dan juga 4 yang kecil. Dan 4 itu terbahagi kepada dua yang untuk utama. Jenis riba al-duyun mempunyai 2, iaitu riba al-qard dan juga riba jahiliyah. Kita pergi kepada jenis riba al-duyun.
iaitu riba al-qard. Riba al-qard berlaku apabila sebarang kadar atau manfaat tambahan yang lebih daripada pinjaman pokok dikenakan ke atas pinjaman tersebut dan dipersetujui semasa pinjaman dibuat. Dalam erti kata lain, riba al-qard melibatkan sebarang pinjaman yang perlu dibayar melebihi pinjaman pokok. Riba jenis ini adalah yang paling popular dan banyak berlaku di kalangan masyarakat sekarang. Seterusnya, yang kedua ialah jenis riba al-duyun, iaitu riba jahiliah. Riba jahiliah berlaku apabila sebarang manfaat atau kadar tambahan melebihi pinjaman asal dikenakan apabila bayaran pinjaman dilakukan melebihi tempoh yang ditetapkan sama ada disebabkan kelewatan ataupun penangguhan. Boleh juga dikatakan riba jahiliah adalah sebarang denda atau penalti yang dikenakan apabila meminjam lambat ataupun menangguhkan membayar pinjaman seperti mana tempoh yang ditetapkan. Selain daripada denda ke atas pinjaman, riba jahiliah juga berlaku ke atas denda kerana lewat menjelaskan bayaran hutang. Seterusnya, jenis riba yang kedua iaitu jenis riba al-buyu. Yang pertama, jenis riba al-buyu iaitu riba al-nasa atau al-nasi'ah. Riba ini berlaku apabila jual beli atau pertukaran antara item ribawi berlaku secara bertangguh ataupun tidak serentak. Jenis riba al-buyu yang kedua iaitu riba al-fad. Riba ini melibatkan jual beli atau pertukaran antara item ribawi yang sama jenis yang mana berlaku apabila berat dan kuantiti pertukaran tersebut adalah tidak sama sekali. Terima kasih kepada Nur Syairah. Seterusnya ialah hukum riba. Jadi seperti yang kita tahu, terdapat banyak hukum riba yang telah dinyatakan dalam Al-Quran, As-Sunnah dan Al-Ijma'. Dan seperti yang kita tahu juga, tak kisahlah hukum riba itu dinyatakan di mana sekalipun, hukumnya tetap haram. Berdasarkan Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, ayat 275 telah menyatakan riba itu haram. Dan Ibu Kathir juga berkata, ayat ini seolah-olah membangkang pendapat mereka yang berkata jual beli ni sama seperti riba, sedangkan mereka telah tahu atau mengetahui Allah membezakan dua hukum ini. Berdasarkan sunnah pula, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba dan mewakilkannya, riwayat Muslim. Dan hadis ini dengan kalimat laknat di mana mengikut kaedah ulama'iyah memberi maksud dosa besar. Jadi hukumnya adalah haram dan diperkuatkan lagi dengan banyak-banyak dalil yang lain. Selain itu, Rasulullah SAW juga telah menjelaskan dalam hadis berikut, iaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, jauhilah kalian dari 7 hal yang mempercelakakan. Sahabatnya bertanya, apa sahaja Rasulullah? Syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan dan menuduh zina. Disebutkan juga tak ada dosa yang lebih sadis yang diperingatkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran kecuali dosa memakan riba. Bahkan Allah SAW mengumumkan perang kepada pelakunya. Hal ini tentu telah menunjukkan bahawa dosa riba adalah dosa yang sangat besar dan juga dosa yang sangat berat. Dan ada lagi satu dalil, iaitu Rasulullah SAW melaknat pemakan riba yang memberi, yang mencatat dan 2 saksinya. Beliau bersabda, mereka semua sama. Seterusnya ialah ijma'. Berdasarkan ijma' pula, terdapat banyak pendapat dari kalangan ulama' berkenaan dengan pengharaman riba ini. Antaranya ialah Imam Al-Nawawi pernah berkata, orang Islam berjima' tentang haramnya riba dan ia juga termasuk daripada dosa besar. Dan ada juga pendapat menyatakan ia haram dalam semua syariat, dan ulama' yang menukilkannya itu seperti itu antaranya ialah Al-Mawardi, ulama' Al-Mawardi. Selain itu, Ibnu Taymiyah pernah berkata, amalan riba haram hukumnya berdasarkan kitab, iaitu kitab Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Akhir sekali, Al-San'ani juga pernah berkata, umat telah ijma' berkenaan dengan haramnya riba secara umumnya
dan mereka khilaf secara perinciannya. Hikmah pengharaman riba ialah yang pertama, riba merupakan perbuatan mengambil harta orang lain tanpa berlaku sebarang pertukaran. Ini kerana orang yang menjual 1 dirham dengan harga 2 dirham dengan cara tangguh sebenarnya telah menghasilkan dirham tambahan tanpa sebarang pertukaran melalui proses jual beli. Dan ini adalah salah satu perbuatan eksploitasi dan juga penindasan kepada orang yang membeli barang itu, sebab mereka dapat keuntungan lebih dari sepatutnya mereka dapat. Seterusnya juga dapat mengurangkan sikap malas bekerja di kalangan orang yang berharta. Semacam kita tahu, riba ini juga akan meningkatkan sikap malas bekerja di kalangan orang, kerana orang yang berharta ni dia tak perlu bersusah payah nak berniaga, nak fikir macam mana mereka nak pasarkan barang jualan mereka dan juga projek mereka. Perkara yang mereka perlu lakukan adalah memberi hutang atau pinjaman kepada mana-mana pihak atau orang yang kekurangan duit dengan kadar faedah. Dan keadaan ini akan mewujudkan golongan yang malas bekerja, dan perbuatan ini juga sangat bertentangan dengan Islam. Yang ketiga, dapat mengurangkan penindasan dan dapat juga mengurangkan sifat pemusuhan sesama manusia. Macam riba ni kita tahu kalau riba ni salah. Jadi ini disebabkan dengan seperti contoh yang saya kata tadi, orang yang dah berduit akan bagi hutang atau nak bagi orang yang tidak berduit hutang dan bagi pinjaman kepada mereka. Dan ini jika berlaku sesuatu yang tak dijangka, macam orang yang tidak berduit tu tak boleh nak bayar balik duit pinjaman mereka, ia akan menyebabkan pemusuhan sesama manusia. Dan ia juga dapat menghilangkan rasa kasih sayang dan saling menolong satu sama lain. Ini juga cukup bertentangan dengan sifat agama khasnya Islam yang sentiasa menyuruh kita untuk tolong menolong ke arah kebaikan. Dan kebiasaannya orang yang meminjam wang ini orang yang kekurangan duit. Jika riba itu halal di sisi syarak, bererti ini membolehkan orang yang berduit atau orang kaya, orang yang berharta untuk memaksa atau memberi peluang kepada orang miskin atau orang yang tidak kekurangan duit dengan mengambil wang tambahan daripada mereka, di mana perkara ini tidak patut pun dilakukan di bawah rahmat Allah SWT. Dan juga apabila perkara ini semua berlaku, mulalah perbalahan yang akan berlaku antara dua golongan manusia yang berbeza darjat kehidupan. Dan ini juga akan menghancurkan prinsip hidup sebagaimana sejarah telah membuktikan dari hal bahayanya riba dan kaum pemakan riba terhadap politik, pemerintahan dan sebagainya. Baiklah, seterusnya saya akan membincangkan tentang isu berkaitan dengan riba. Okey, riba pada bahasa ialah lebihan, pertambahan dan perkembangan. Okey, untuk dari segi istilah pula, terdapat banyak definisi berdasarkan dengan mazhab-mazhab yang lain lah. Okey, yang pertama antaranya ialah mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Okey, yang pertama ialah daripada segi pandangan mazhab Hanafi. Okey, mazhab Hanafi punya definisi untuk riba ini ialah lebihan suatu harta tanpa tukaran atau kata lain gantian di dalam sesuatu harta. Okay, ia meliputi dengan riba al-nasyah dengan segala jenis jual beli dan tidak sah, ataupun kata lainnya al-buyu al-fasidah. Okay, yang kedua ialah mazhab Maliki. Okay, mazhab Maliki ialah setiap jenis daripada riba mengikut yang ditakrifkannya. Okay, manakala mazhab Syafi'i pula ialah suatu akad yang dimeterai sebagai pertukaran barang tertentu, tetapi pada ketika akad itu dimeterai, pertukaran ini tidak diketahui kesamarataannya manakala menurut riba pada pandangan. Yang terakhir ialah mazhab Hambali. Mazhab Hambali bagi definisi riba ini ialah riba ialah berlakunya lebihan dalam beberapa perkara dan kelewaan penyerahan yang dikhususkan dengan perkara tertentu berdasarkan syariat yang mengharamkannya. Okey,
Antara firman Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat dalam surah Al-Rum yang telah menjelaskan dalam ayat yang ke-39. Dan ketahuilah bahawa sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan supaya bertambah kebangnya dalam pusingan harta manusia, maka ia tidak sesekali akan berkembang di sisi Allah. Maksudnya tidak mendatangkan kebaikan lah. Makna untuk ayat di atas ialah semua bayaran tambahan kepada modal yang kamu berikan kepada pemakan riba akan menambah dan mengembangkan harta mereka, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskannya dan tidak akan memberkatinya. Baiklah, seterusnya saya akan teruskan dengan kaedah fiqh, iaitu al-umur bimaqasidihah. Al-umur bimaqasidihah merupakan salah satu kaedah fiqhiyah yang boleh digunakan oleh ahli fuqaha untuk menyelesaikan masalah-masalah ummah yang tidak terdapat di dalam nas Al-Quran dan juga Al-Hadis. Okey, sama ada untuk kaedah ini menggunakan kaedah ijtihad, qiyas dan lain-lain. Okay, untuk zaman era globalisasi ini, ulama juga perlu bijak dalam menggunakan akal fikiran mereka yang telah Allah anugerahkan kepada mereka dalam mengeluarkan hukum-hukum Allah. Okey, di mana hukum-hukum yang dikeluarkan hendaklah bersumberkan Al-Quran, Al-Hadis, Qiyas dan juga ijma' ulama'. Hal ini kerana setiap masalah yang berlaku akan berbeza mengikut peredaran zaman. Ia juga supaya hukum yang dikeluarkan oleh ulama' itu bersesuaian dan tepat dengan keadaan zaman ini. Okey, untuk kaedah ini juga, ia merupakan salah satu kaedah yang paling penting dan paling utama, kiranya paling asas lah dalam kaedah fiqh. Okey, pengertian untuk kaedah ini pada bahasa ialah setiap bergantung kepada niat. Okey, ia menjelaskan tentang setiap perkara yang dilakukan oleh seseorang mukallaf itu bergantung kepada niat dan tujuannya. Kaedah al-umur bimaqasidihah ini diambil berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesungguhnya setiap pekerjaan itu diambil kira berdasarkan niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang diniatkannya. Barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah kerana dunia yang ingin diperolehinya, atau berhijrah kerana wanita yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya itu berdasarkan apa yang ia hijrahkannya. Hadis ini hadis yang sahih yang telah dikeluarkan oleh riwayat Muslim. Antara hadis lain yang sahih yang telah diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab yang bermaksud, sesungguhnya amalan berdasarkan niat. Dalam Islam, niat amat penting dalam hidup setiap Muslim kerana perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukallaf dinilai bergantung kepada niatnya dalam melakukan perkara-perkara tertentu. Bukan itu sahaja, niat juga dapat menentukan sama ada amalan seseorang mu'alaf itu mendapat pahala ataupun dosa. Niat juga boleh memastikan status sesuatu perkara itu halal ataupun haram, sah ataupun batal, ataupun sah dari satu sisi dan batal dari sisi lain. Baiklah, seterusnya kita teruskan dengan menyimpan wang di bank yang mengamalkan riba. Sebenarnya isu ini dibangkitkan oleh orang ramai yang masih kurang jelas dengan hukum bermuamalah dengan bank perdagangan. Secara umumnya, bermuamalah adalah satu proses perhubungan atau pengurusan antara dua pihak, iaitu pelanggan atau pihak-pihak lain dengan bank. Contoh bentuk muamalah adalah seperti pekerja, peminjam, penyimpan akaun tetap, penyimpan akaun tetap semasa, dan pelaburan, pemberi sewa pembangunan dan juga pemegang saham bank. Baiklah, seterusnya bank ialah satu institusi kewangan yang telah berfungsi sebagai penerima simpanan dan juga mengeluarkan pinjaman dengan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Bank yang telah dimasukkan di atas ialah bank perdagangan yang menjalankan aktiviti-aktiviti yang di dalamnya terdapat unsur-unsur riba. Seterusnya, pada tahun 1993, secara khususnya bank di Malaysia dan di seluruh bank-bank di dunia telah mengamalkan aktiviti-aktiviti yang berunsurkan riba. Malayan Banking, Bank Bumiputera dan Bank Rakyat telah mengadakan sistem dualisme, iaitu sistem perbankan biasa, tetapi di dalamnya terdapat elemen-elemen yang mengaitkan faedah ataupun riba, dan juga sistem perbankan yang tidak terkait dengan faedah dan juga riba,
dan juga riba. Kiranya dia ada dua sistem. Dan satu guna riba, satu lagi tak guna riba. Okay, seterusnya, hukum bekerja dengan bank adalah harus berdasarkan atas alasan-alasan yang mengharuskan seseorang itu bekerja dengan bank perdagangan. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Maka sesiapa yang terpaksa memakannya kerana darurat sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas pada benda yang dimakannya itu, maka tidak berdosa. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seterusnya, pada bulan Mei 1965, Revolusi pertama Persidangan Islam Anjuran Akademi Penyelidikan Islam di Kahirah telah menyatakan bahawa bank yang menggunakan faedah di atas segala jenis hutang ialah dikira riba yang diharamkan. Kemudian pada tahun 1885, pada 22 hingga 28 Disember, Revolusi pertama Pertumbuhan Persidangan Islam telah mengadakan muktamar di Jeddah telah menyebut bahawa setiap pertambahan atau faedah ke atas hutang yang tiba tempohnya sedangkan pemiutang gagal membayarnya, demikian juga tambahan faedah ke atas hutang pada permulaan akad, kedua-dua bentuk ini ialah dikenali dengan riba yang telah diharamkan dari sisi syarak. Akhir kata, walaupun riba itu telah haram di sisi syarak, tapi apabila seseorang itu terpaksa membuat pinjaman atas dasar terpaksa atau keperluan yang mendesak, maka hukumnya adalah diharuskan berdasarkan setakat mana keperluan seseorang itu. Itu sahaja tentang isu yang dapat saya kumpulkan dalam isu ini. Terusnya saya akan serahkan kepada Syahira. Akhir sekali, untuk penutup dan kesimpulan, riba boleh wujud dalam banyak keadaan dan situasi dan kita sendiri boleh terjerumus dengan amalan dosa besar ini jika kita tidak berhati-hati dan kurang ilmu tentangnya. Diharapkan perkongsian ini dapat menyedar pembaca semua tentang riba dan membantu untuk menjauhkan diri terlibat dengannya.